Assalamualaikum dan salam siaran. Bertemu kita dalam program Nota Rohani bersama saya Nazira Noran, dan hari ini kita akan bercakap tentang misi Aidiladha. Hari ini kita nak bersama-sama dengan dua NGO yang mewakili Yayasan Amal Malaysia, iaitu di studio kita ada Tuan Haji Zaman Abdullah yang merupakan bendahari Yayasan Amal Malaysia merangkap ketua misi korban YAM ke Chad Afrika 2023, dan kita juga bersama-sama dengan Syed Azwan Syed Ali, wartawan serta aktivis kemanusiaan yang mewakili media di talian Zoom hari ini. Jadi kita ada di studio dan juga di Zoom. Assalamualaikum Tuan Haji, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Baik, Tuan Haji, kita nak mulakan dengan Tuan Haji dulu sebelum kita bersama dengan Syed Azwan. Kita nak bercakap tentang misi Aidiladha mewakili Yayasan Amal Malaysia. Jadi hari ini kita nak tahulah ya, agaknya kenapa memilih Afrika kan misi Aidiladha kali ini, dan mungkin sebelum kita nak tahu berkenaan dengan negara yang kita pilih tu, mukadimah dahulu berkenaan dengan ibadah korban dalam Islam. Kenapa agaknya Tuan Haji? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kalinya terima kasih kepada pihak Nama Radio yang menjemput saya sebagai untuk mewakili NGO kami, Yayasan Amal Malaysia. Untuk ringkasnya, sebagai memperkenalkan Yayasan Amal Malaysia ini, Yayasan Amal Malaysia ini satu NGO yang didaftar di pendaftaran negara, ditubuhkan pada tahun 2001 dan sekarang sudah berusia 20 tahun lebih. Dan aktiviti utama ialah sebagai sedia maklumlah, NGO ini membantu masyarakat yang memerlukan khidmat kita, alhamdulillah setakat ini. Berbicara pada hari ini berhubung dengan salah satu aktiviti NGO dan termasuk kita sendiri sama, iaitu berkorban. Apabila tiba musim korban ni, kita sama-samalah melaksanakan aktiviti berkorban. Dan yang senama ini, untuk maklumat semua muslimin muslimat, kita berkorban tahun ini saja di 13 buah negara. Okey, 13 negara. Banyak tempat ya. Termasuk di Malaysia sendiri, Sabah Sarawak, di Afghanistan, di India, di Cambodia. Tetapi hari ini kita nak sentuh sikit berhubung dengan tumpuan kita, kenapa orang ramai memilih untuk berkorban di Afrika. Antaranya di Afrika ini, mengikut pengalaman kita setelah kita banyak tahu menjalani ibadat korban ini, di Afrika ini, terutama negara-negara di Sub-Afrika, negara-negara seperti Chad ke Chad? Sub-Afrika, Sub-Sahara. Sub-Sahara ini termasuklah Sudan, Chad, Burkina Faso, utara Nigeria, sebenarnya kita tumpu situ. Kerana di situ kita dapati kadar kemiskinan tu memerlukan agak tinggi lah. Dan tahun ni Yayasan Amal di Afrika kita tumpu kepada 3 buah negara, iaitu di Chad, di Burkina Faso dan di Nigeria. Dan kami di NGO pusat ni selama 33 orang yang tukang sembelihnya, kita pergi ke Chad, di Chad. Dan kita sudah banyak tahun di sana, sekitar lah 5 tahun dah kita berkorban di negara Chad. Dan kenapa kita pilih Chad ni? Pertama, di sana kita dapati dan kita berkorban bukan sebarang masyarakat. Korban kita tumpu kepada mahat tahfiz, sekolah-sekolah agama dan madrasah yang sangat memerlukan bantuan daripada kita. Di mana di sana kita tengok pelajar-pelajar mahat tahfiz tak macam kita. Mereka ini sangat daif, di mana pasarana yang terhad, dan kita dapati pasarana ni macam elektrik pun setengah-tengah tak ada, kemudahan air bersih pun tak ada. Dan kita pergi di sana, dan hasil pada sumbangan korban kita itu, kalau di Chad dan Sudan ini terutamanya, dia boleh simpan daging korban kita ini, walaupun tak ada freezer, tak ada pintu sejuk, dia simpan dalam bentuk untuk membantu pelajar itu dalam bentuk daging kering. Sudah kita korban, dia lapah semua daging-daging tu, dijemurkan tengah panas tu, dijemur, lepas tu disimpan dalam kotak, dan dia tahan untuk setahun. Tiap-tiap kali untuk masukkan kepada pelajar-pelajar dia
dia campurlah dengan gandum sorghum untuk disediakan makanan. Itulah makanan yang kita tengok pun kadang-kadang kita tak bergamuk lah untuk makan. Tapi itulah makanan sebab utama. Sebab tak ada peti kan, jadi nak tak tahan ada peti, elektrik tak ada, peti tak ada. Yang mampu dijemurkan daging-daging kering itu, simpan dalam kotak, dan kotak tu boleh tahan setahun. Dan insya-Allah datang akan dapat dia menunggu kita datang lagi untuk meneruskan. Sebagai kata daging kering ini sebagai macam kadang-kadang sebagai perasa je lah. Perasa lah untuk bukan makan daging tu, sebagai perasa daging untuk makanan dicampur dalam makanan harian mereka. Itulah keadaan pelajar-pelajar tahfiz yang memerlukan sumbangan daripada kita. Sebab itulah kita pilih sana, di mana betapa tersentuhnya kita di atas korban yang kita sumbangkan pada mereka. Itu pengalaman kami di Afrika, Puan Nazira. Okey, baik. Kita dapat tahu dari awal tadi, maknanya kenapa pilih Afrika adalah kerana kemiskinan, kepayahan juga. Saya sebenarnya nak cuba dapatkan Syed Azwan, tetapi talian Zoom ada masalah sedikit ketika ini. Kita cuba lagi untuk mendapatkan Syed Azwan. Jadi kita teruslah bersama-sama dengan Tuan Haji untuk soalan seterusnya. Apa agaknya contoh-contoh pengorbanan dan juga erti manisnya sebuah pengorbanan dalam kehidupan kita sekarang ni, Tuan Haji? Ya, manisnya pengorbanan ini seperti ibadat korban yang kita pergi sepanjang tahun ini, untuk kita sebagai misi ini dapat merasai betapa nikmatnya kita memberi sumbangan, membawa sumbangan daripada orang Malaysia di sana, kan. Kita dapat memberi apa-apa sumbangan ini, maknanya kita katakan sentuhan kita rasa tak macam sinilah. Di sini kalau kita berkorban, kadang-kadang daging itu kita masuk dalam peti rumah kita, kadang-kadang tak kadang-kadang terbiar dalam peti itu saja, kan. Tapi di sana hasil daripada sumbangan rakyat Malaysia berkorban untuk di sana, kita rasa lebih tersentuh dan bermakna betapa mereka menghargai sumbangan kita, sumbangan rakyat Malaysia kepada mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Kita nak tahu lagi daripada Tuan Haji, kan, sepanjang melaksanakan misi korban ni, apa antara usaha lain yang dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia, ataupun mungkin peristiwa penting yang pernah dilalui lah masa misi korban ni, mudah ke, payah ke, ataupun macam mana, Tuan Haji? Pengalaman kita menjalankan misi-misi korban ini, di mana korban ini bukanlah hanya satu misi korban sahaja. Bersama korban, kita dapat melihat suasana masyarakat di sana atau keperluan semasa, terutama madrasah-madrasah tahfiz, di mana sekiranya dia tak ada kemudahan air bersih, kita bantu juga dari segi menyediakan tube well, kita menyediakan kemudahan elektrik, solar panel, kita membuat sumbangan wakaf Quran, di mana di sana pelajar-pelajar sana dia belajar Quran dan tidak menggunakan kitab macam kita. Dia guna papan luf tu, ditulis di situ dan dibaca di situ, dan hasil daripada wakaf Quran kita sumbangan itu dapat mereka membantu untuk kata orang mempermudahkan dia mengaji Quran lah. Di sana di Sudan ini kita dapati 99% 99% Muslim. Okey, baik, kita nak terus bersama-sama dengan Syed Azwan Syed Ali, antara wakil media mewakili Amal Malaysia juga untuk waktu ini di talian ketika ini. Syed, kita tak dapat dengar dia, tapi kita nampak dia sebenarnya sekarang ni. Okey, cuma ada masalah sedikit. Hello Syed. Okey, kita cuba sekali lagi. Apa pun Tuan Haji, kita nak tahu kalau korban di Afrika tu sebenarnya berapa untuk, ialah kambing ke, bahagian untuk lembu ke, bagaimana? Sebab kita tahu kalau harga dekat Malaysia mungkin lain lah, kan. Ada yang kata bahagi dua, kan, kat sana tu murah sedikit. Atau berapa harga untuk tahun ni, Tuan Haji? Ya, berhubung dengan antara muslimin-muslimat yang bersama kita untuk melaksanakan korban di Afrika ni, antaranya kerana harga agak murah sikit daripada kita di Malaysia lah. Kalau di Afrika ni kita boleh dapatkan hak korban di sana sekitar RM350 je satu bahagian. Lembunya sekitar, lembu yang cantik di Afrika ni berbanding dengan kita
difahamkan sini sampai 800, satu bahagian lembu sampai 4,000, 5,000. Jadi mereka yang tidak berkemampuan untuk bayar lebih, dia maknanya dia boleh menjoin kita lah, bersama kita dengan harga yang agak, yang berkorban dengan harga yang rendah daripada di sinilah. Walaupun ramai orang kata kenapa tidak korban di Malaysia, tetapi ini bukan satu pilihan lah. Pilihan bagi yang tidak mampu dengan harga yang mahal, boleh ikut ke kita dengan harga yang murah sikit lah. Okey, baik. Kita cuba dapatkan Syed Azwan, Syed Ali. Hello, Assalamualaikum Syed. Okey, kita dah nampak Syed ni. Sekarang ini bersama kita di talian Zoom. Hello Syed. Saya rasa mungkin ada selain pada masalah teknikal ni, sekarang ini kita nampak Syed tapi wajahnya tak bergerak ketika ini. Apa pun, kita nak sambung lagi. Kalau harga di Afrika tu kita dah tahulah harganya lebih kurang RM350 kan. Kalau tengok kepada grafik ni pun menunjukkan contohnya Afrika RM350 untuk lembu, RM480 seekor kambing. Kalau unta RM550. Yang paling banyak dapat sambutan yang lembu ke kambing, Tuan Haji? Yang paling sambutan sama-sama lah. Kambing pun banyak, lembu pun banyak. Unta juga ramai. Unta banyak juga. Tahun lepas kita hampir 100 lebih, dan tahun ni lebih kurang tu juga yang jadi unta. Untanya kalau di sini mahal, di sana murah. Dengan harga RM550 tu boleh berkorban seekor unta yang agak besar lah. Di sana unta. Okey. Jadi hari yang akan bertolak tu adalah pada hari Isnin ni? Hari Isnin. Di Tuan sana hari raya lawas sikit, 27 hari bulan raya wukuf, 28 dah raya sana. Maknanya Tuan Haji dengan Yayasan Amal Malaysia seramai berapa orang? Misi kita ni alhamdulillah 33 orang. 33 orang. Selama berapa hari di sana Tuan Haji? Kita sampai di sana 27 dan kita berada sama sampai 3 bulan lah. 3 bulan. Okey. Baik, kita cuba dapatkan Syed Azwan, Syed Ali di talian Zoom ketika ini. Hello Syed Azwan. Saya pun tak tahu apa hari ni. Okey, saya pun dengar Syed Azwan. Baik Syed Azwan, mewakili dia macam-macam gangguan hari ni ya, tapi tak apa, alhamdulillah kita dapat berhubung. Sekarang ni kita nak tahu daripada Syed Azwan, Syed Ali selaku wartawan dan juga aktivis kemanusiaan, kenapa memilih untuk bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia? Baik, terima kasih tadi pertama. Sebenarnya saya dijemput oleh tim Yayasan Lama yang untuk misi kali ini diketuai oleh Haji Zaman. Jadi Yayasan Amal Malaysia ni antara NGO yang lebih 20 tahun pengalaman ke zon konflik dan bencana. Antara fokusnya adalah setiap Ramadan, setiap Aidil-Adha mereka akan turun dalam jumlah yang besar. Kalau tak silap saya, kali ini ada lebih 30 orang penyembelih turun untuk lebih daripada 10 negara untuk melaksanakan ibadah korban ni. Dalam masa yang sama mereka juga melaksanakan program-program wakaf seperti mana Masjid Telaga Tiup. Dan sebagai pengamal media, ini adalah satu daripada perkara yang kita perlu sampaikan. Tanggungjawab kita lah untuk membantu dalam membuka ruang ini untuk rakyat Malaysia tahu tentang apa keadaan sana. Afrika ni negara yang memang semua orang tahu forefront di pendapatan depan dalam soal-soal kemanusiaan. Sebab di sana memang banyak konflik dan kemiskinan, kebuluran dan semua makni kecabaran yang kita tengok berbanding di negara-negara lain, termasuk negara kita lah. Sebab kenapa saya pergi ni. Baik, jadi tugas saya pergi ke sana mewakili media lah ya? Ya, saya akan insya-Allah akan menghantar juga liputan berita untuk sebuah stesen TV swasta, dan dalam masa yang sama mana-mana platform media yang beri ruang kita akan bercerita tentang keadaan di sana. Bukan hanya tentang korban sebenarnya, tentang situasi di sana. Apa yang dilalui oleh lebih kurang dalam, kalau tak silap saya ada 16 juta ke 7 juta penduduk di Chad, dan sebahagian besarnya memang berada dalam paras kemiskinan. Dan yang paling penting sekali, Chad ni di sebelah Sudan. So dia ada pelarian yang terkesan 2 bulan lalu perang di Sudan, di Khartoum tu ada 100,000 lebih dah keluar daripada Sudan, berada di timur Chad sekarang. Dan mereka ni saya tak pasti sama ada
tim Yayasan Amal Malaysia akan turut terlibat dengan mereka ini ataupun mungkin tidak. Itu kena tanya Tuan Haji Zamal lah. Okey, kembali kepada Tuan Haji sekejap lagi. Kita nak terus dengan Syed Azwan ni sebab kita nak tanya apa agaknya erti sebuah pengorbanan bagi Syed sendiri, sebab kita tahu Syed selalu mewakili misi kemanusiaan sebelum ini, dan mungkin misi ibadah korban ni ada maksud yang tersirat. Apa erti pengorbanan bagi Syed sendiri? Saya sebenarnya untuk Aidil Adha kali ini tidak bersadang untuk keluar. Dah bagi tahu kepada mak dan juga daripada isteri keluarga lah. Tapi apabila dapat suruh hari Ahad yang lalu oleh sahabat-sahabat yang masih sama, mesti saya tak boleh tolak sebab dia adalah tanggungjawab tugasan kita sebagai pengamal media, sebagai wartawan untuk menyampaikan. So saya tak tahu itu adalah pengorbanan tetap, tapi apabila dia seru tu sampai, maka saya terus bagi tahu pada umi saya dan juga pada isteri dan keluarga bahawasanya ada tugasan ni. Kalau ikut janji memang tak balik nak beraya kat Malaysia. Tapi bila fikir balik, lebih banyak manfaat untuk berada di sana dan dengan restu keluarga khususnya lah. Pengorbanan tu banyak lagi. Pengorbanannya daripada segi kita mengutamakan apa yang lebih utama, tapi saya mengutamakan begini dengan restu ibu saya. Itu je. Okey, baik Tuan Haji, kita nak kembali kepada program ataupun tim Yayasan Amal Malaysia kali ini pergi nak berapa hari di sana, dan mungkin kita nak tahulah selepas ibadah korban dilaksanakan, tim Yayasan Amal Malaysia akan update kepada mereka yang terlibat sama ni ke, dia akan hantar gambar ke atau macam mana? Sebab saya ingat lagi Yayasan Amal Malaysia ni dia ada step by step lah ya. Selepas beri nama, lepas tu akan tunjuk gambar bukti bahawa ibadah korban sudah pun dilaksanakan dan sebagainya, atau macam mana kali ini Tuan Haji? Alhamdulillah, untuk bersama berkorban dengan Yayasan Amal ini sebagai pemegang amanah Yayasan Korban, kita ada SOP dia. Itu kita pastikan bahawa setiap binatang korban itu pertamanya kita yang sendiri sembelih. Tim kita yang sembelih sendiri yang buat ya. Tim kita yang pergi sembelih tiap-tiap ekor, dan setiap ekor itu kita ambil video. Kita ambil video, bukan gambar je, video gambar. Sekali ya. Setiap ekor ada video, lepas tu ada gambar dia. Bermakna setiap peserta yang mati korban, apabila siap dia korban, dia boleh akses dengan sistem kita, dia boleh tengok video lembu dia atau kambing atau unta yang telah kita laksanakan. Bukan sekadar CJ, tetapi kita ada video, kita ada gambar, dan dia boleh lihat video lembu yang telah dikorbankan. Itu SOP kita lah. Yang pentingnya Yayasan Amal pastikan tim yang sama yang sembelih sendiri. Kita tidak memberi wakalah, bermakna kita tidak menyerahkan orang lain untuk orang lain yang menyembelih lembu-lembu ini, kita sendiri yang sebab tu kita pergi sampai ramai lah, 30 lebih. Bukan sembelih. Jadi jangan ragu-ragulah ya dengan tim Yayasan Amal Malaysia ni. Baik, kembali kepada Syed Azwan, Syed Ali bercakap tentang kesedaran masyarakat kita kan dalam nak berkorban, walaupun tak berapa mampu, tapi usaha yang dilakukan oleh Yayasan Amal Malaysia ni dapatlah meringankan beban mereka yang turut ingin melaksanakan ibadah korban. Jadi kesimpulan ataupun tip-tip untuk kita memberi kesedaran berkaitan dengan pengorbanan, pengalaman Syed sendiri sebagai seorang yang sentiasa berada di luar negara untuk misi kemanusiaan dan ibadah korban, apa sudut pandang yang Syed Azwan kongsikan bersama pendengar bernama radio khususnya Syed? Okey, pertama kali saya mengikuti misi korban dengan Yayasan Amal adalah pada tahun lepas di Afghanistan, dan saya menyaksikan sendiri, menjadi saksi mata bahawasanya proses penyembelihan itu daripada A sampai Z, daripada memilih lembu lagi sampailah kepada lembu tu dikorban dan jadi daging dan diedarkan. Itu sebagai seorang dari dua perspektif, satu sebagai wartawan, satu sebagai aktivis kemanusiaan. Perkara itu dijalankan dengan satu proses yang telus. Maksud dia dibuat sendiri dan disampaikan sendiri, dan alhamdulillah dalam masa yang sama di kebanyakan waktu ada wakil media yang turut melaporkan perkara itu. Jadi berbalik pada soalan Ji itu, saya kira ginilah, sebenarnya berbaki, kalau tak silap saya, untuk korban Yayasan Amal ni masih berbaki dua hari lagi, 26 hari bulan
So mana-mana pihak yang berhajat untuk ni, maka boleh terus ke page Facebook ataupun mana-mana IG Yayasan Amal untuk melaksanakan ni. Nasihat saya begini je, tidak kira anak dekat atau jauh, tapi apa saja ruang yang ada yang mana kita rasa kita mampu dan boleh ambil peluang tu, jangan tunggu. Kita semua tidak perlu merasakan yang kita ada masa. Kalau ada sedikit kemampuan untuk melaksanakan ibadah yang kita rasa terdesak, terdetik untuk melaksanakan, maka lakukannya. Saya sebagai wakil media akan menjadi saksi dan saksi mata dan dalam sesama melaporkan tentang apa yang mereka buat sana. Tapi yang perkara yang paling baik saya daripada korban, sebenarnya mereka nak membina masjid yang paling besar di Chad, kalau tak silap saya. Bernilai lebih daripada 1 juta lebih, tengah buat lebih 1 juta yang sudah dikutip, dan ada masih lagi berbaki untuk diteruskan kutipan tu. Saya yang detail ni saya tak berapa Haji Zaman boleh share nanti. Tapi itu antara sebab juga saya berkorban, sebab masjid itu. Itu sebab saya nak menjadi sebahagian daripada individu yang orang kata sama-sama share lah. Kalau ada sikit saat, itu pun kalau Allah terima apa kita buat lah di akhirnya nanti. Itu je. Baik, terima kasih Syed Azwan Syed Ali, wartawan dan juga aktivis kemanusiaan yang turut serta dalam tim bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia. Baik, akhir sekali Tuan Haji, dalam kita nak mengajak memahami erti ibadah korban itu, dalam masa yang sama sekiranya ada lagi yang berminat untuk menyertai tim Tuan Haji kali ini, apa agaknya yang ingin disampaikan kepada mereka? Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang telah menyertai kita untuk berkorban tahun ini, dan pada muslimin-muslimat yang masih berminat untuk bersama Yayasan Amal di luar negara, terutama di negara Afrika dan negara-negara sekitarnya, boleh menyertai dengan website kita www.amalkorban.com, ataupun berhubungan terus dengan nama-nama petugas-petugas di dalam website tersebut berikut, dan pembayaran yang boleh buat melalui secara online lah. Okey, yang paling penting jangan ragu-ragu dengan tim Yayasan Amal Malaysia. Video nanti akan dihantar kepada setiap mereka yang kita akan hantar video-video yang lembu-lembu mereka yang telah disembelih. Alhamdulillah, dipermudahkan urusan, insya-Allah. Terima kasih kepada Tuan Haji bersama kita hari ini, yang merupakan orang kuat lah hari ini sebagai mewakili tim Yayasan Amal Malaysia, Tuan Haji Zaman Abdullah, Bendahari Yayasan Amal Malaysia dan juga merangkap Ketua Misi Korban YAM ke Chad Afrika 2023. Dan terima kasih juga kepada Syed Azwan Syed Ali, wartawan dan aktivis kemanusiaan. Sekian Nota Rohani untuk waktu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah Bernama Radio untuk anda.